Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so hari ni kita dah masuk 22 hari bulan Ogos kan. Lagi berapa hari je kita nak masuk bulan 9. Okay, so sebenarnya untuk hari ni nak sharekan perkongsian yang menarik. Perkongsian yang ringkas. Ni nak kongsikan sesuatu yang positif, di mana macam mana kita nak kekalkan aura positif dalam seharian hidup kita. Okay, so saya harap yang menonton live saya pada pagi ini dapat orang kata live saya pada pagi ni dapat memberi serba sedikit manfaat lah kepada semua. Mungkin lepas ni bila tengok live saya, anda dah mula sedar kan di mana kesalahan anda sebelum ini kan. Mungkin apa yang saya kongsikan pada pagi ni dapat mengubah ataupun beri manfaat lah kepada anda. Jadi anda boleh amalkan di hari-hari, orang kata harian anda. Okay, so sebelum saya nak kongsikan perkongsian saya pada pagi ini, saya nak terangkan sedikit mengenai Bosta. Okey, visi Bosta adalah menjadi pengeluar utama minuman bulletproof terbesar di Malaysia dan di persada dunia pada tahun 2030. Manakala misi Bosta adalah membantu 100,000 orang pesakit obesiti di seluruh Malaysia untuk mencapai berat badan ideal dan meningkatkan kualiti hidup, serta menjadikan Bosta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga di persada dunia dengan tanpa rasa bersalah. Selaras dengan tagline kami, Eat Fat, Burn Fat. Okay, so untuk pagi ni saya harap orang kata nak memulakan pagi ni, anda mulakan dengan fikiran yang positif, dah terapkan aura yang positif dalam diri kan. Saya faham untuk menerapkan aura yang positif ni, untuk kita terapkan ataupun kita nak kekalkan setiap hari tu memang sangat susah kan sebenarnya. Biasalah macam kita tahu, ada hari kita sedih, ada hari kita nak marah, ada hari kita happy, ada hari kita fikir positif, ada hari kita fikir negatif. Orang kata itu adalah lumrah manusia kan. Semua orang merasa benda tu. Hari ni okey, besok tak okey. So tak apa. Ada cara sebenarnya macam mana untuk kekalkan macam mana nak kekalkan aura positif tersebut lah kan. So lepas ni moga-moga lepas dengar saya punya perkongsian pada pagi ini, anda akan terus kekal positif. Dah tak ada dah nak rasa marah, rasa nak sedih, nak pergi kerja pun happy, nak mulakan hari-hari tu pun dalam keadaan yang happy, dipermudahkan segala urusan kan. Okay, so untuk hari ni saya nak kongsikan macam mana kita nak kekalkan aura positif dalam diri kita kan. Biasa dalam hidup ni dia ada turun naik dia kan. Macam saya cakap tadi, ada kalanya kita rasa sedih, kita rasa nak marah, kita rasa happy. So tak apa, untuk hari ni saya akan sharekan lah macam mana untuk kita terapkan aura positif tersebut. Okay, so untuk tips yang pertama, macam mana kita nak dapatkan aura positif tu daripada kita mula-mula, maksudnya daripada kita bangun tidur tu, macam mana kita nak dapatkan aura yang positif. Okay, first mulakan waktu pagi dengan fikiran yang positif. Okay, so tips yang pertama ni adalah memulakan pagi anda dengan aura yang positif. Kalau boleh ada negative mindset dalam kepala tu kan, bangun-bangun tidur je tu terus contohlah terus ada negative mindset, macam malas lah nak pergi kerja kan, malas apa orang kata negative mindset lah. Kalau boleh pagi-pagi tu terapkan dalam mindset kita untuk memulakan hari dengan adanya aura yang positif. Okay, so alamak termati pula lighting ni. Okay, so mulakan pagi anda dengan fikiran yang positif. Kalau boleh pagi-pagi tu jangan bermasam muka, jangan bersedih kan. Selalunya yelah pagi-pagi kita nak pergi kerja, jumpa office mate kita kan, nak memulakan hari kita, nak mencari rezeki. Kalau boleh
waktu pagi tu masuk office tu senyum dekat kawan-kawan, dekat office mate kita, beri salam kan. Orang kata bila kita senyum, bila kita berikan aura yang positif pada orang, orang juga akan beri aura yang positif kepada diri kita lah. Okay. So bila kita berikan negatif aura pada orang, orang akan beri negatif aura pada kita. Contohlah kalau kita bermasam muka dengan orang, orang pun akan bermasam muka dengan kita kan. Bila kita buat baik, orang akan balas baik. Macam itulah seakan-akannya. Bila kita buat jahat dekat orang, orang pun akan buat jahat dekat kita. Benda tu akan berbalik pada dari diri kita. Jadi kalau nak positif sentiasa, kalau boleh waktu pagi tu terapkan positifnya mindset, senyum kan, beri salam dekat kawan-kawan. Sebenarnya bila kita orang kata ia bergantung kepada persekitaran kita juga tahu. Kalau persekitaran kita negatif kan, ada yang bersedih, bermasam muka, dia memberi efek juga untuk satu office. Contohlah kalau macam seorang dua orang tu ada yang bermasam muka kan, bersedih, dia sebenarnya efek kepada orang-orang lain juga. Tak masa-masa pagi-pagi tiba-tiba kita dah happy kan, bila tengok kawan kita tak happy, kita pun jadi tak happy. So kalau boleh happykan kawan tu, jangan bagi dia sedih, bantu dia, tanya dia, okay, senyum dekat dia. Mungkin bila anda senyum je dekat dia, negative mindset daripada dia tu dah tak ada dah, dah hilang. Okay, so mana-manalah kan, tak kisahlah kalau anda rasa macam pagi tadi sebelum anda masuk office muka anda masam kan, tak senyum. So mulai esok anda cuba untuk terapkan, pergi kerja tu, masuk office senyum, beri salam. InsyaAllah doa juga semoga segala urusan anda dipermudahkan. Okay. Selalunya kalau yang bagi Islam kan, yang beragama Islam, selepas solat subuh tu, kalau boleh buat perkara-perkara yang boleh meningkatkan lagi lah aura positif dalam diri anda. Contoh selepas solat subuh tu anda dengan zikir ke, dengan selawat kan. Sebenarnya untuk zikir dan selawat ni kan kita boleh dengar bila-bila masa saja. Even waktu dalam perjalanan kita nak pergi kerja pun, kita boleh dengan zikir kan, selawat. So boleh cuba untuk terapkan. Okay. Kalau boleh waktu pagi tu elakkan daripada tengok social media lah. Macam kita tahu bila kita tengok social media, dia banyak isu-isu yang boleh membangkitkan kemarahan kan, betul tak? Kadang-kadang tak kisahlah mana-mana isu, kan kita tengok ada isu yang boleh meningkatkan kemarahan kita. Pagi-pagi kita dah marah-marah kan, bila baca berita ataupun isu-isu yang di media sosial lah. Kalau boleh tengok perkara-perkara yang positif. Okay, macam tadi lah yang beragama Islam tu, kalau lepas solat subuh tu, cuba dengan zikir, selawat kan, untuk terapkan lagi aura positif dalam diri kita. Sebenarnya waktu pagi tu adalah waktu permulaan hari kita kan. So sangat-sangat penting untuk kita mulakan dengan sesuatu yang positif, untuk elakkan daripada sepanjang hari tu, maksudnya daripada kita kena make sure daripada kita bangun tidur sampailah kita lelap mata tu, kita dalam keadaan yang positif, insyaAllah. Okay. So lepas ni boleh dah letak kalau boleh pagi-pagi tu jangan tengok dah social media yang boleh membangkitkan kemarahan kan. Nanti kan pergi kerja kan, orang kata bila kita tengok isu-isu yang boleh membangkit kemarahan ni, secara tak langsung diri kita pun akan menerapkan negatif aura tu tersebut. Okay, nanti kan mulalah pergi kerja muka masam kan, bila office mate tegur tak nak bertegur. So sebenarnya walaupun benda tu orang kata sekecil-kecil benda, walaupun daripada isu semasa, dia boleh memberi efek yang banyak lah untuk diri kita. Okay. So untuk yang seterusnya, macam mana kita nak terapkan aura positif dalam diri kita ni. Okay. So sebelum tidur tu kalau boleh kita setkan minda. Setkan minda kita sebelum tidur lah. Maksudnya kita setkan benda-benda yang positif pada diri kita kan. Contohlah sebelum kita nak tidur tu kita berdoa kan, semoga urusan kita dipermudahkan, semoga
waktu ataupun hari yang kita nak jalani pada hari esok dipermudahkan. Macam kita tahulah, senjata untuk orang Islam adalah berdoa. Okey, so boleh cuba untuk terapkan. Sebelum nak masuk waktu tidur tu, boleh berdoa dahululah. Baca doa tidur, lepas tu anda niatkan dalam hati semoga segala urusan anda tu dipermudahkan pada hari esok. InsyaAllah bila kita minta pada Allah, Allah akan beri juga pada kita. Kan, yang penting kita berusaha. Okey, so macam mana nak terapkan aura yang positif tu kalau macam besok tak nak sedih-sedih, tak nak ada fikiran yang kusut, tak nak serabut. So waktu sebelum nak tidur tu terapkan dulu minda anda dengan mindset yang positif. Okey? Sekarang jelas ke tak jelas ke, atau saya laju sangat ke, macam mana? So untuk poin yang pertama tadi, macam mana kalau boleh waktu pagi tu anda mulakan pagi anda dengan fikiran yang positif. Dan untuk tips yang kedua, anda setkan minda anda sebelum tidur lah. Maksudnya set minda, orang kata mindset yang positif sebelum tidur tu. Jadi sebelum tidur tu anda boleh niat ataupun berdoa. Okey? Seterusnya, tips yang seterusnya, macam mana kita nak terapkan aura yang positif ni. Anda boleh juga cuba untuk buat perkara yang menggembirakan. Okey. So contohnya lah, untuk perkara yang menggembirakan ni, dia bergantung kepada seseorang. Ada orang dia suka berkebun, ada orang suka buat exercise kan waktu pagi, ada orang suka baca buku pada waktu pagi, ada orang suka apa lagi? Ada orang suka jalan-jalan ke, tak kisahlah. Selalunya ada sesetengah orang sebelum dia nak pergi kerja, dia suka buat perkara yang menggembirakan dia. Orang kata bila kita buat perkara yang menggembirakan ni, ataupun perkara yang kita suka, sebenarnya dia dapat membantu untuk meningkatkan lagi aura positif dalam diri kita lah. Contoh kalau ada yang suka exercise kan waktu pagi tu kan, selalu kalau kita nampak sebelum waktu kita nak pergi kerja tu, mungkin ada yang suka jogging, suka exercise, suka buat brisk walk, ada yang suka baca buku. So tu sebenarnya bergantung kepada seseorang lah. Kan, sebab jelah macam kita tahu minat ataupun suka orang ni lain-lain. Ada yang suka itu, ada yang suka ini. So untuk pagi-pagi tu anda buat perkara yang anda suka. Okey, untuk tingkatkan lagi lah tingkatkan lagi aura positif pada pagi hari anda. Okey. So kalau macam yang tinggal dengan parents kan, sebelum nak pergi kerja tu salam parents, kan. Sebenarnya benda-benda macam ni orang kata memang sangat-sangat bagus untuk kita terapkan tiap-tiap hari. Mana ada parents tu, cium parents, salam parents kan. Tengok muka ibu ayah kita waktu pagi sebelum nak pergi kerja kan. Itu pun sebenarnya dapat menerapkan juga aura positif dalam diri kita. InsyaAllah bila kita buat perkara yang baik-baik, yang baik-baik akan datanglah untuk diri kita. Okay, so anda boleh cuba untuk buat perkara yang menggembirakan ni lah. Kalau saya sebelum saya nak pergi kerja tu, kalau macam waktu saya nak bersiap-siap tu, saya suka dengar lagu. Bila saya dengar lagu, benda tu macam meningkatkan lagi lah aura positif saya. Dia meningkatkan lagi tenaga saya untuk pergi ke kerja. Jadi tak adalah waktu saya nak pergi kerja tu, tak adalah saya ada negative thinking. Maksudnya rasa happy nak pergi kerja. Okay, so anda boleh cuba untuk terapkan perkara-perkara ni lah. Okay, cuba buat untuk perkara-perkara yang menggembirakan ni. Tak percaya, anda kena cuba dahululah. Okay. Okay, so seterusnya, okay, untuk yang tips yang seterusnya, orang kata memang ringkas tapi dia memberi efek yang banyak pada diri kita. Okey, so untuk tips yang keempat ni, kalau boleh masuk ke pejabat tu dengan kaki kanan. Macam biasalah, orang kata ni sunnah kan. Sangat bagus sebenarnya untuk kita lakukan. Macam saya cakap tadi, memang sangat-sangat ringkas kan. Masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. InsyaAllah bila anda mulakan
mulakan bila kita nak masuk office tu dengan kaki kanan, insya-Allah segala urusan kita ni dipermudahkan lah. Sebenarnya amalan sunnah ni mungkin dia dipandang ringan ataupun remeh kan untuk orang, tapi bila kita amalkan sebenarnya dia memberi banyak kesan kepada diri kita lah tanpa kita sedari. Contohlah macam waktu pagi tadi tu kan, anda tak boleh nak terapkan mindset yang negatif kan, rasa kusut, rasa malas nak pergi kerja, tapi sewaktu anda nak masuk office tu, anda amalkan sunnah ni. Contohlah anda nak masuk office tu, anda mulakan dengan kaki kanan, secara tak langsung tanpa kita sedari, segala urusan kita tu dipermudahkan pada hari tersebut lah. Dah tak ada dah rasa kusut tadi, dah tak ada dah rasa malas nak pergi kerja tadi, dah tak ada dah. Kan sebenarnya bila kita lakukan amalan sunnah ni, kita akan, orang kata, kita tak sedar pun sebenarnya benda tu, benda-benda yang baik tu terjadi pada diri kita. InsyaAllah. Okay, so anda boleh cuba untuk lakukan amalan sunnah ni lah. Walaupun orang kata ya betul kan, kita kadang-kadang pandang remeh tentang amalan sunnah ni kan, masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Tapi hari ni nak sarankan kepada anda semua untuk cubalah buat amalan sunnah ni kan. Okay, so untuk apa orang kata hari ni, kalau nak keluar office tu, kita keluar dengan kaki kiri. Okay, so esok pagi kita masuk dengan kaki kanan, insyaAllah. Okay, so untuk seterusnya, untuk tips yang seterusnya, okay, buat orang lain positif, kita juga akan positif. Macam yang Ani cakap tadi, bergantung kepada orang sekeliling kita jugalah. Bila kita buat ataupun kita bila kita beri aura yang positif kepada orang, orang juga akan beri aura positif kepada diri kita. Kan macam tadi, kalau masa kita nak masuk office kita senyum kan, kita beri salam, kita tegur office mate kita. So sebenarnya secara tak langsung, perasan tak, bila kita senyum dekat office mate kita pun akan membalas senyum kita kan. Kita dapat balik aura positif tersebut daripada dia. So kalau kita nak happy sepanjang hari tu, kita juga kena buat orang sekeliling kita happy. Okay, kalau boleh borak kan, berborak, bergurau, buat lawak ke, tak kisahlah. Perkara-perkara yang boleh inilah meningkatkan suasana kan, yang boleh buat environment kita tu environment yang best, orang kata environment yang ceria. Tak adalah sepanjang kita bekerja tu dalam keadaan yang, orang kata, keadaan yang tak bebas macam mana nak cakap, diam je kan, masam je muka, fokus sangat, terlalu fokus sangat kan. So orang kata ambillah masa sedikit untuk kita switch kan. Allah, untuk kita switch, contoh buat lawak ke, berborak-borak sekejap ke kan, tak ada masalah pun. Sebenarnya benda-benda tu pun dapat meningkatkan juga arah positif untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. Macam kita tahu, kita kan bekerja dengan manusia kan, so sangat-sangat penting untuk kita jaga hubungan kita dengan manusia. Okay, so untuk tips yang seterusnya iaitu istiqomah. Okay, so untuk tips istiqomah ni, kalau boleh perkara-perkara tips-tips yang saya berikan tadi tu, kita buat dengan istiqomah lah, kita buat dengan konsisten. Kalau boleh tiap-tiap hari kita terapkan, insyaAllah. Macam first tadi kan, kita terapkan pagi kita dengan perkara yang positif. Lepas tu sebelum tidur tu kita setkan mindset yang positif. Lepas tu buat perkara yang menggembirakan. Tak kisahlah, untuk perkara yang menggembirakan tu anda buat saja aktiviti-aktiviti yang anda suka. Bergantung kepada seseorang kan, ada yang suka dengan lagu, ada yang suka dengan zikir ke, ada yang suka dengan selawat, ada yang suka buat exercise, ada yang suka berkebun. Tak kisah, bergantung kepada anda. Buat apa yang anda suka dan anda gemari lah. Okay, so untuk tips seterusnya, masuk ke pejabat dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Lepas tu buat orang lain positif dan kita juga akan positif. Okay, so
Arni harapkan kita semua ni dapat terapkanlah tips-tips yang positif ni dengan secara konsisten kan. Kalau boleh tiap-tiap hari kita amalkan tanpa terkecuali lah. Maksudnya semua tips yang dikongsikan tu kita buat. Okey, insyaAllah. So untuk tips yang seterusnya, okey, penting juga untuk kita tidur awal. Untuk kita dapatkan tidur yang cukup. Sebenarnya untuk kita dapatkan kualiti tidur yang cukup ni memang sangat-sangat susah kan. Kita fahamlah kan, kadang-kadang waktu bekerja kita ni ada yang bekerja sampai lebih masa, ada yang kena bawa kerja sampai lewat malam kan. So kalau boleh untuk kerja tu kalau boleh buat kerja tu pada waktu kerja lah. Contoh 8 jam kita, waktu kita bekerja, kita siapkan kerja kita tu betul-betul siap dalam waktu 8 jam tu. Jangan sampai anda perlu bawa kerja anda sampai ke rumah. Sebabnya bila kita bawa kerja kita sampai ke rumah, dia akan mengganggu juga waktu tidur kita. Elok-elok kita boleh tidur awal, dah kena pula buat kerja sampai kat rumah kan. Sebab apa? Sebab kerja tak siap-siap lagi. So kalau boleh manage, orang kata manage masa anda seelok-eloknya. Okey? Jangan sampai mengganggu waktu tidur anda. Macam kita tahulah, bila kita tak cukup tidur, dia efek juga pada untuk esok harinya kan. Tak cukup tidur mulalah rasa stres kan, rasa mengantuk, rasa tak ada mood nak pergi kerja kan. So benda tu orang kata pagi-pagi kita dah ada negative mindset. Sebab kita tak cukup tidur sahaja. Okey, so kalau boleh dapatkan tidur yang secukupnya, dapatkan tidur yang berkualiti kan. Kalau boleh, kalau ada kerja tu cepatkan untuk siapkan dengan cepatlah kerja anda tersebut. Okey, sangat-sangat penting tau untuk kita dapatkan tidur yang berkualiti. Jadi tak adalah dia mengganggu hari-hari kita pada esoknya. Okey. So untuk seterusnya, macam mana kita nak terapkan lagi orang positif ni. So saya rasa itu saja tips macam mana kita nak terapkan orang positif. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat kepada anda lah. Kata tak banyak pun tak apa, sikit pun jadilah kan. Mungkin macam perkongsian yang saya kongsikan tadi tu mungkin ada yang anda tak pernah buat kan, mungkin ada yang anda dah pernah buat. So kalau mana yang dah pernah buat tu, anda teruskan untuk buat kan, buat dengan konsisten, istiqomah dengan setiap perkara yang anda lakukan lah. Okay, so Arni rasa itu sahaja perkongsian Arni untuk pagi ini. So insyaAllah lah kita boleh terapkan aura-aura tips macam mana kita nak kekalkan aura positif ni dalam diri kita. InsyaAllah Arni doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan lah, segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ni dan juga hari-hari seterusnya. Kita pun dah masuk 22 bulan 8 kan, lagi beberapa hari, dalam 9 hari kita dah nak masuk bulan 9. So Arni harap apa yang anda hajati untuk bulan ni anda dapatlah kan. Mana yang yang nak dapatkan berat badan yang ideal kan. Mungkin ada yang berazam untuk beli kereta baru ke, tak kisahlah kan untuk bulan ni kan. Ni doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Itu saja daripada saya. Kita berjumpa di lain hari insyaAllah. So yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu dari diri Arni sendiri. Bye. Assalamualaikum.